Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu walaupun mengetahui kewujudan Tita Adendum secara langsung, Tan Sri Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh didakwa memilih dengan sengaja mengelirukan Mahkamah Tinggi. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib Razak berhujah bahawa bekas peguam negara itu sebaliknya membantah kebenaran semakan kehakiman difailkan pihaknya atas alasan afidavit sokongan berhubung kewujudan Tita terbabit bersifat spekulatif dan berdasarkan keterangan dengan dengar cakap. Kami menyatakan terdapat bukti amat kukuh bahawa beliau mengetahui mengenai Tita Adendum itu. Tita Adendum berkenaan secara jelas dialamatkan kepada Ahmad Teriruddin dengan menyebut nama serta jawatan rasminya sebagai peguam negara ketika itu. Beliau mengetahui mengenai Tita itu dan berusaha menghalangnya. Tanggung jawab untuk berlaku jujur terpakai dengan lebih ketat terhadap Ahmad Teriruddin berbanding orang lain, katanya. Dalam pada itu, Muhammad Syafi memaklumkan bahawa peguam negara kini, Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar mengakui kewujudan Tita Adendum pada prosiding rayuan semakan kehakiman di Mahkamah Persekutuan. Jika Anda melihat keseluruhan fakta, bukankah ini satu campur tangan terhadap keadilan? Bukankah kebenaran sepatutnya terus diberikan sebaik saja Tita Adendum itu diakui, katanya. Beliau mendakwa bahawa tindakan menghina mahkamah oleh Ahmad Teriruddin bermula seawal atau sebelum 3 April 2024 apabila mengarahkan Peguam Persekutuan SFC untuk membantah semakan kehakiman yang difailkan bekas Perdana Menteri itu. Dengan itu, tindakan ini membayangkan bahawa Tita Adendum tidak wujud walaupun mengetahui bahawa ia adalah satu representasi yang nyata, palsu untuk dikemukakan kepada mahkamah. Pada 4 April 2024, yaitu tarikh pendengaran permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman, responden telah mengarahkan melalui SFC untuk membantah secara lisan terhadap permohonan kebenaran itu, katanya. Beliau menegaskan Ahmad Teriruddin selaku peguam negara ketika itu mempunyai kedua-dua kuasa dan akses yang diperlu untuk mengesahkan dokumen berkenaan dengan yang di-Pertuan Agong ke-16. Tambahan pula katanya, Tita itu sendiri mengesahkan bahawa Ahmad Teriruddin sudah menerima dokumen asal sekaligus meletakkan perkara berkenaan sepenuhnya dalam pengetahuan dan kawalan peribadi beliau. Sebaliknya, Muhammad Syafi berkata, Jabatan Peguam Negara melalui arahan Peguam Negara ketika itu memfailkan satu afidavit pada 3 Januari lalu. Namun, afidavit itu tidak mengesahkan dan tidak menafikan kesahihan Tita Adendum, sebaliknya hanya melampirkan satu kenyataan media daripada Istana Negara yang tidak relevan dengan isu perundangan teras yang dibangkitkan dalam semakan kehakiman. Responden enggan mengambil pendirian muktamad mengenai ketulinan atau kandungan Tita itu, walaupun sebelum ini telah menuntut pemohon mengemukakan bukti sedemikian bagi menyokong permohonan kebenaran, katanya. Muhammad Syafi'i berkata demikian dalam permohonan untuk mendapatkan kebenaran bagi memulakan prosiding menghina mahkamah komitel terhadap Ahmad Teriruddin. Asas permohonan itu ialah salinan Tita Adendum bertarikh 29 Januari tahun lalu yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 telah diserahkan kepada anak Najib, Datuk Muhammad Nizar, yang diperoleh daripada pejabat Sultan Pahang.
Tambahan pula melalui sepucuk surat bertarik 4 Januari lalu, Majelis Kesultanan Pahang secara rasmi telah mengesahkan ketulinan dan kesahihan tita adendum terbabit. Sementara itu, Peguam Kanan Persekutuan Samsul Bol Hasan berhujah permohonan kebenaran bagi semakan kehakiman untuk memaksa kerajaan mengesahkan kewujudan tita adendum adalah tidak berasas dan satu penyalahgunaan proses mahkamah. Beliau juga menegaskan hujahan peguam bahwa peguam negara menanggung tanggung jawab untuk berlaku jujur pada peringkat permohonan kebenaran adalah sama sekali tidak tepat. Selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak, Hakim Mahkamah Tinggi Elis Lok Yi Ching menetapkan 4 September depan untuk keputusan. Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu walaupun mengetahui kewujudan tita adendum secara langsung, Tan Sri Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh didakwa memilih dengan sengaja mengelirukan Mahkamah Tinggi. Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah yang mewakili Datuk Seri Najib Razak berhujah bahwa bekas peguam negara itu sebaliknya membantah kebenaran semakan kehakiman difailkan pihaknya atas alasan afidavit sokongan berhubung kewujudan tita terbabit bersifat spekulatif dan berdasarkan keterangan dengan dengar cakap. Kami menyatakan terdapat bukti amat kukuh bahwa beliau mengetahui mengenai tita adendum itu. Tita adendum berkenaan secara jelas dialamatkan kepada Ahmad Teriruddin dengan menyebut nama serta jawatan rasminya sebagai peguam negara ketika itu. Beliau mengetahui mengenai tita itu dan berusaha menghalangnya. Tanggung jawab untuk berlaku jujur terpakai dengan lebih ketat terhadap Ahmad Teriruddin berbanding orang lain, katanya. Dalam pada itu, Muhammad Syafi memaklumkan bahwa peguam negara kini, Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar mengakui kewujudan tita adendum pada prosiding rayuan semakan kehakiman di Mahkamah Persekutuan. Jika Anda melihat keseluruhan fakta, bukankah ini satu campur tangan terhadap keadilan? Bukankah kebenaran sepatutnya terus diberikan sebaik saja tita adendum itu diakui, katanya. Beliau mendakwa bahwa tindakan menghina mahkamah oleh Ahmad Teriruddin bermula seawal atau sebelum 3 April 2024 apabila mengarahkan Peguam Persekutuan SFC untuk membantah semakan kehakiman yang difailkan bekas Perdana Menteri itu.